Okay, so tanpa melengahkan masa, so kita tengok apa yang kita ada hari ni So muka surat 120 Okay, so this is the section B. And for your info, paper SPM dia consist of 3 section for paper 2 Ada 3 bahagian dalam paper 2. So kita nak discuss bahagian B hari ni. Di mana apa yang ada dalam bahagian B ni, kalau ikutkan soalan SPM, kita akan ada 2 soalan yang utama dalam section B yang mana awak akan pilih. You need to choose either to answer question number 9 or number 10. And number 9 tu soalan form 4 dan number 10 tu adalah soalan daripada chapter form 5. Okay, so that is for section B. But for section C tu adalah soalan yang compulsory lah. Kita tak tahu sama ada dia soalan daripada form 4 ataupun daripada form 5, or maybe the combinations from form 4 and form 5 kan. Saya pun tak tahu sebab kita pun belum tengok lagi soalan SPM. Sebab tahun ni kita baru nak pelajar first batch yang akan ambil. So without further ado, let's continue with our discussion. Question number 1. State the 2 conditions in which 2 objects achieve a thermal equilibrium. So yang ni dah patutnya pelajar dah boleh hafal lah ni kan, dah boleh ingat dah. So there are 2 conditions in order to achieve thermal equilibrium, di mana kita kata bahawa net heat transfer is 0. So net heat transfer is 0. So actually kita cerita tentang heat dia kan, di mana Q from A will be equal to the Q to B. So bila kita combine sekali, maka kita akan dapat QAB will be equal to QBA. Okay, sama kan? So bila kita olah balik, maka kita akan dapat QAB minus QBA will be equal to 0. So 0 ni lah yang dimaksudkan dengan net heat transfer. Net tu maknanya hasil tambah lah. So kenapa yang ni tolak kan? Bila kita kata net, for physics, net ni merujuk kepada perkataan tambah lah, the total kan? The total of heat transfer. So kenapa yang ni tolak dalam kes kita ni? Sebenarnya dia tambah kan? Dia tambah Q1 plus dengan Q2. But Q2 actually dalam simbol negatif. Kenapa dalam simbol negatif? Sebab satu objek absorb, satu lagi objek akan release. So bila ada absorb and release, maka salah satu akan jadi simbol negatif. Itulah maksud dia. And the second one is the final temperature. And the final temperature for the both object is equal. So ni same temperature ni merujuk kepada final temperature Dia merujuk kepada final temperature. Okay. Simple Okay. So there are 2 others assumption yang kita kena buat Iaitu yang pertama, kita kena assume bahawa there is no heat loss to the surrounding. So assumption yang kita buat dia ada assumption. So no heat loss to the surrounding. Okay. Jadi haba tidak dipindahkan ke persekitaran. Dia hanya dipindahkan melalui 2 objek saja. Okay. Sini setelah senang. Okay. So tips dia dekat sini, to answer essay questions, awak tengok berapa markah yang dia bagi. And just look at the marks. So if you have 2 marks dekat sini, bermaksud 2 point lah. So tak perlu buat number 1, number 2. So just put a dash kat sini pun dah cukup dah. Okay.
So, satu garis, satu baris ni satu markah. Satu baris berikutnya satu lagi markah. So, jadi kalau macam yang ni, there are 4 marks, maka awak akan kena buat 4 point lah. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ni adalah soalan straight to the point. Ni soalan yang pertama. Jenis yang pertama di mana dia menyatakan. Dalam section B ni, total mark dia. Section B ni, total mark dia adalah 20 marks. Okay, ada pelbagai lagi lah bentuk-bentuk soalan. So, this is the first kind of question di mana dia menanyakan tentang definition. Okay, dia tanya tentang maksud lah. Kan? So, ni adalah soalan yang pertama. Dia tanya tentang maksud definition. Soalan A akan tanya pasal definition. Normally, 1 atau 2 markah. Tapi, biasanya 1 markah sahaja. Jarang-jarang lah 2 markah. Jarang-jarang sekali. Okay. So, let's move on to the next question. So, jenis soalan ni kita panggil sebagai explanation. So, ini adalah bentuk soalan explanation. So, bila kita kata explanation, kita kena buat dalam bentuk huraian lah. Kena explain. Kenapa. Okay, mesti ada sebab kenapa. Bila nama pun explain. Okay, so kita tengok dekat sini. Dia kata bahawa diagram shows 350 gram of hot water at 95 degrees Celsius is poured into a glass and left to cool down to room temperature at 30 degrees Celsius. So, room temperature kita tak perlu hafal, dia akan bagi Okay, saya bulatkanlah nilai-nilai temperature yang dia bagi. Dalam soalan explanation, kita tak buat pengiraan, kita nak explain sahaja. Cuma saya nak tunjukkan bahawa ada perubahan temperature from 95 to 30 degrees Celsius. Okay, so the question is, explain in terms of thermal equilibrium how the thermometer in the glass reads the temperature of 30 degrees Celsius. Look, even though the question tells you about the change of temperature and dia masukkan sekali number-numbers dalam ni, tapi soalan sebenarnya dia nak suruh kita explain about the working principle of thermometer. Ni sebenarnya soalan dia sebenarnya lah kan. Dia nak tanya tentang working principle. Working principle of what? Of a thermometer. Macam mana thermometer ni berfungsi? So, kita akan explain lah satu persatu. Okay. So, kalau macam saya biasanya suka guna, dia ada pelbagai kaedah. Ada pelbagai kaedah. To be honest, ada 2 atau 3 kaedah yang kita boleh gunakan. But for me, saya prefer kaedah yang mana saya akan explain berkenaan dengan 4 point, 4 cara. Di mana yang pertama, kita akan gunakan konsep before, during, fact, and after. Okay, so saya guna 4 ni lah. Point dia kan. Ni point yang pertama, point yang kedua, point yang ketiga dan point yang keempat. Untuk 4 markah. Sebab apa kita nak explain? Okay, nak explain dia ni lah. Okay. Tapi kadang-kadang tak semua orang guna konsep yang sama. Itu berbeza. Cuma dalam skema dia tak ada susunan. Dia tidak ada susunan. Cuma kita buat susunan supaya kita tak kehilangan markah. Itu je cara dia. Itu je reason kenapa saya buat macam ni lah. Supaya kita tak tertinggal markah. So, kita sentiasa jawab ikut flow cerita. Kan? So, kenapa guna kaedah ni? Sebab saya nak jawab ikut flow. Sebab dia suruh kita explain. Bila kata explain, maka saya ikut flow lah. Ikut dia punya step by step, satu. Tapi, dalam skema dia tidak ada flow. Dia tidak ada susunan. Tulis sahaja. Kalau ada dalam skema, maka awak akan dapat markah lah. Okay. So, explain in term of thermal equilibrium. Maknanya kita nak guna konsep working principle ni, thermometer. Tapi kita dah belajar thermometer ni duduk dalam subtopik thermal equilibrium. Okay. Kita tengok apa benda ni. Relate tak dengan jawapan yang kita bagi ni. Okay, the heat flow from the hot water to the thermometer. So, ini yang saya panggil sebagai before. Okay. Ini before. Apa maksud dia ni? So, kita tahu bahawa heat contains dalam hot water. Kan? Dalam ni ada hot water.
kan, ada heat. So heat ni akan diserap oleh termometer. So sebelum termometer tu boleh memberikan bacaan, so dia perlu serap haba dulu. That's why saya kata before. Okay, before. Before what? Before the thermometer reach 30 degree Celsius. Okay, that is the meaning of before. Pergi yang kedua pula After some time, the thermal equilibrium is achieved between the hot water and the thermometer. So ini adalah during. Ini adalah during. Kenapa? So semasa dia menyerap haba, semasa kan, serap. At that moment tu lah yang kita cerita tentang konsep thermal equilibrium. Mana ni? So kita cerita tentang thermal equilibrium. Bila dia serap, maka capailah konsep thermal equilibrium. And after a while, the object, both object achieve thermal equilibrium. So tu during. Semasa dia nak suka suhu 30 darjah ni, semasa dia menyerap haba tu, dia pun capai thermal equilibrium. The next point, kita pergi kepada fact. Apa dia? Fakta kita. Okay. Bila kita cerita pasal fakta, maka yang kita nak kena faham, bila kata pasal fakta ni, dia benda yang ada dalam buku. Benda yang ada dalam buku. Bukan ayat yang kita goreng lah. So, what is the thermal equilibrium? Thermal equilibrium ni lah. Then, there is no heat transfer. There is no net heat transfer. The final object has the same temperature. Okay, ni lah. There is no more heat transfer, or kita boleh juga kata both object have the same temperature. Kita boleh kata bahawa both object have the same temperature kat sini lah. So, when the thermal equilibrium achieved, both object have same temperature. Yep. Nampak kaedah menjawab dalam bentuk point form. Okay, jawab dalam bentuk point form. And ni baru bentuk after. Okay, after. So, selepas dia dah capai thermal equilibrium, suhu dia dah sama, maka apa yang kita buat? So, after ni sebenarnya adalah conclusion. Ni pun kita boleh kata sebagai conclusion. Okay, conclusion kita. So, the temperature of the thermometer and the water are the same. So, inilah yang saya gunakan. Okay. Ingat tips dia yang pertama, tengok berapa markah. Markah dia 4, maka prepare untuk jawab dalam 4 point. Saya ulang ni. Sebab exam kali tu kita tak ada soalan-soalan dalam yang bentuk macam ni. So this time kita bagi bentuk macam ni. So awak kena jawab dalam bentuk point form. Okay, next. Kita pergi dekat bawah pula. Okay, sketch the temperature time graph for the cooling process of the hot water. Okay. Soalan ni ni sikit Just so kita sketch. Okay, dia suruh kita sketch a cooling process of the hot water. So, bermaksud ni adalah cooling curve lah, kan? It should be a cooling curve. Okay, cooling curve. So, apa yang kita belajar dalam cooling curve? Bentuk dia, bentuk graf. Yang kita belajar Itu dia macam ni. Okay. So, ini adalah cooling curve yang kita belajar. Okay. So, ini adalah cooling curve jika apa pula? Jika no heat transfer to the surrounding.
Okay. But now, kalau kita tengok dalam gambar tadi, and hot water tadi duduk dekat persekitaran. Okay. So, dia duduk dekat luar ni. So, hot water ni ada haba yang akan terbebas ke persekitaran. Maka dia takkan jadi bentuk straight lah. So, kalau saya buat bentuk straight pun tak apalah. Kalau saya jadi pemeriksa, mungkin saya akan komen lah. Sebab yang kita belajar bentuk graf macam ni. Kan? Mungkin tak tercapai level awak untuk fikir bahawa dia dalam bentuk curve macam ni. Okay, so kalau saya just draw a straight line je lah. Okay, kalau saya akan draw a straight line macam ni. And then daripada sini, apa kita buat lagi? Okay. So, kenapa suhu 30 ni? Suhu 30 tu adalah room temperature. Ini adalah room temperature. Okay. So, saya tukar sikit kan. So, kenapa jadi curve macam ni? Sebab dia ada heat loss to the surrounding. Okay. Patutnya lah. Tapi, saya dah ubah. So, inilah jawapan kita dalam bentuk straight line. Okay. Ni kita ambil yang ni je Ni je. Daripada sini sampai sini. Okay. Ini yang kita lukis balik. Okay, next. The specific heat capacity of water is 4200 joule kg -1 C -1. So this value ni kita tak perlu hafal ya. Kan? Nilai constant ni awak tak perlu hafal. Dia akan bagi dalam exam. Cuma bila kita dah selalu buat, maka kita akan ingat lah. And di mana specific capacity of water for water is 4200. Okay. So dia suruh kita calculate the specific heat capacity. So jadi tak ada formula lain, Q sama dengan MC theta. So Q equal to MC theta. Okay, masukkan nilai-nilai yang kita dah ada tadi. Di mana mass dia 0.35. Ini adalah nilai 4200. Ini adalah specific capacity. Dan 65 ni nilai apa? 65 ni sebenarnya adalah nilai theta. Di mana nilai theta yang kita dapat tadi, dia kata dia daripada 95 degree Celsius, dia drop kepada 30 degree Celsius. So, jadi the change of temperature is 65. Maka theta kita akan dapat 65 darjah Celsius. Okay, so kenapa kali ni kita tak guna unit Kelvin? Kenapa kita tak perlu guna unit Kelvin? Tak perlu convert ke dalam unit Kelvin? So, you don't have to. Because even though you change both numbers dalam unit Kelvin, and then bila you tolak, you akan dapat nilai yang sama. Kita akan dapat nilai yang sama. Okay. So, masukkan nombor-nombor dalam pengiraan dan awak akan dapatlah jawapan dia 95,550 joule. So, bagaimana pemeriksaan markah ni? Macam yang dapat markah. So, dia dah state dekat sini 2 marks. Bila 2 markah bermaksud 1 markah untuk jalan kerja, 1 lagi markah untuk jawapan berserta unit. And 1 markah untuk working. Yang kedua, 1 markah adalah untuk answer. Plus unit lah. Okay. So, jadi ini adalah markah yang pertama. Dan ini adalah markah yang kedua. Next. Okay. Diagram 6.2 shows the structure of thermos flask brought by Abu from a supermarket. Diagram 6.2 dia tunjukkan structure termos. Okay, termos dia pun kerat. So, inilah structure dia. Okay. So, Abu fills the thermos flask with hot coffee and bring it to school. During recess time, Abu found that the coffee is already cold. Discuss
some suggestion on how to make the thermos flask able to maintain the temperature of the coffee for a longer time. Okay, dia suruh kita buat suggestion. Macam mana nak buat ni? So, kita tengok dulu berapa markah yang dia nak bagi pada kita kalau kita dah jawab soalan ni. So, okey, dia bagi kita 10 markah. Kan? Soalan ni bernilai 10 markah. Bila soalan bernilai 10 markah je, automatically it should be a table lah. Automatically it gonna be a table. Your answers must be in a table form. Bila 10 markah. Okay, saya tak cadangkan awak buat paragraf. Tak cadangkan awak buat dalam bentuk ayat yang panjang. Kenapa? Sebabnya lagi panjang awak tulis, lagi tinggi kesalahan yang mungkin awak buat. And the probability that you may get the wrong answer is very high. So, bila kita buat dalam bentuk table, dia agak spesifik dan dia terus menjurus kepada jawapan yang kita nak sampaikan. So, bear in your mind, kalau awak tengok soalan tu bernilai 10 markah, maka please draw a table. Table ni biasa saya buat 3 So, table biasanya saya buat dalam bentuk 3 kolom. Saya buat 3 kolom. Apa kolom-kolomnya tu? So, kita pergi kepada yang pertama So, kita buat table cukup lah kita buat kan. 3 kolom. 1, 2 dan 3. Lupa kita ada pembaris. Cantik sikit buat dengan pembaris. Okay. So, bila kita ada 3 kolom ni, apa yang kita nak isi dalam kolom yang pertama? The first column ni adalah untuk bahagian aspek. Bahagian yang kedua adalah karakteristik. Dan bahagian yang ketiga ni adalah reason lah. This one is for reason. Kita boleh tulis sebagai explanation. Okay. So, make sure awak buat table macam gini. So, kita pun boleh tulis lah aspek yang pertama, aspek yang kedua, aspek yang ketiga, aspek yang keempat, dan aspek yang kelima. Okay. Sebab apa? Sebab ingat soalan tadi dia kata bahawa these questions will give you 10 marks. Macam mana kita nak dapatkan 10 markah tu? Dekat bahagian karakteristik ni kita akan dapat markah pertama. Reason dia markah yang kedua. And so on lah. Ini 3. Ini adalah yang keempat. So, ini yang kelima. Ini yang keenam. 7, 8, 9, 10. Maksudnya setiap kolom tu akan memberikan kita 1 markah. Okay. So, dengan menggunakan masa yang ada, try to look at the question first and try to answer that question. Cuba jawab dulu soalan dulu. Cuba jawab Mari kita ke sambung discuss. Boleh tak saya turn off kamera saya? Guys, may I switch off my camera? Because sometimes mata saya dah senak tengok light color ni cahaya biru dekat kamera.
Saya padam kamera saja ya. Okey, cuba jawab dulu soalan tu. Lepas ni kita uh, ambil masa jap. 5 minit, lepas ni kita sambung. 5 minit ke? Boleh lah. Ilham, dah kita gambar Ilham. Dah ke guys? Dah siap ke? Belum siap.
Okay, so soalan 10 markah. So untuk aspek kan, apakah aspek yang kita nak tulis kat sini? So tips dia adalah kita tengok, awak tengok dekat diagram yang dibagi tu. Looking at the diagram, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. So ada 5 aspek. Bukan, yang tengah tu hot coffee tak. So kita pergi pada aspek yang pertama. Tengok pada gambar rajah. So aspek yang pertama kita ambil pada bahagian stopper. Penyumbat dia ni. So kita ceritalah apa ciri-ciri stopper yang kita nak. And then for the second aspect, kita tengok kepada space R. Okay, aspek yang kedua adalah space R. The third is a double wall tube. And the last one is a outer cover. So if you can see here, we only have 1, 2, 3, 4 aspect. So kalau ada 4 je aspek, maka dalam bahagian characteristic and reason kita ni nanti hanya dapat total 8 sahaja. So jadi we should think about another aspect ni. Dekat dalam 4 aspek ni yang kita kena cerita tentang 2 karakteristik. Okay, it should be 2 karakteristik lah. Supaya dia boleh menghasilkan 10 markah. Okay, so dekat bahagian mana yang kita boleh tambah? Stopper ke, space R, double wall tube ataupun outer cover? Okay, how to answer this question? So kita tengoklah jawapan dia. Jawapan. So kita discuss, sambil-sambil discuss. Lepas tu sambil check jawapan awak tu betul ke tidak. Okay, the characteristic for the stopper. So stopper ni should be made from a heat insulator. And it should be made from heat insulator. Diperbuat daripada bahan yang berpenebat haba. So kenapa kita nak buat dia daripada heat insulator? So no heat loss to the surrounding. Okay, itu reason kita. So, stopper ni diperbuat daripada penebat haba supaya tiada haba yang terbebas ke persekitaran. Okay. The space R, jarak antara tu. Jarak antara dua bahagian dinding di bahagian dalam tu. Okay, so jarak antara dua dinding yang ada dalam thermomass kita ni, dia perlulah dalam bentuk vacuum. It should be vacuum. So kenapa kita nak dia dalam bentuk vacuum? Supaya dia tak bersentuhan. Okay. So saya cuba lukis untuk awak. Sekejap. Kita lukis. Okay. Ini adalah bahagian dalam dia. So, kita buat satu lagi lapisan di bahagian luar. Ni.
Itu je lah lagi So ni adalah double wall tube yang kita gunakan tadi lah. So yang dirujuk kepada space art ni kat kawasan ni. Space art ni. Ni art. Okay, art ni it should be vacuum. Kenapa vacuum? Supaya dalam ni tadi ada apa? There is water kan. Ada air dalam ni kan. Okay, dalam ni ada air tadi. Hot water Hot water. Kita tahu bahawa dia ada haba. Ada haba dalam ni. So, air ni dia bersentuhan dengan inner tube. Inner tube. Dia bersentuhan. Maka haba ni akan dipindahkan. Ataupun inner tube ni dia akan menyerap haba ni. Diserap haba. Dan dalam sains law form kita dah belajar heat can be transferred into three ways kan. Kita ada convections, conductions and radiation. Okay, so bila dia tidak ada sentuhan, maka kita nak block heat transfer from through conductions. Okay, through conductions. So, science law form, walaupun kita tak ajar dalam science upper form, dalam physics. In physics, we are not talking about conductions. But kita akan assume students dah belajar and you should know about what is a conduction. So, ada 3 kaedah pemindahan haba. Conductions, convections, and another one is a radiation. Okay, ada 3 kaedah pemindahan haba So, conductions, convections and radiation. So, jadi convections dan radiation ni kita tak discuss sekejap. Kita nak tengok yang conduction saja dulu. Sebab apa? Conduction ni adalah secara kontak Dia merujuk kepada kontak. Ada kontak. Bila ada kontak, maka haba dipindahkan. So, kalaulah R dengan apa yang warna kuning ni dengan warna warna pink ni dia tak bersentuhan, there is no contact between R and between yellow and pink tube ni, maka there is no conduction lah. Haba tidak dipindahkan secara sentuhan, there is no contact. So kita tidak ada contact. Sebab tu kita nak wujudkan dia dalam bentuk vacuum. So kat sini kita boleh tulis reason kita kenapa kita nak dia dalam vacuum. Avoid heat. Avoid heat from through. Sorry. So, kita nak elakkan apa? To avoid heat transfer, dipindahkan melalui conductions. To avoid heat transfer through conductions. So, this is the reason why we are using a vacuum space for R. Jelas Jelas. So, next one is a double wall tube. Okay, double wall tube. Double wall ni inilah yang pink dengan yang warna kuning tadi. So, warna pink dan warna kuning tadi. Okay, untuk yang bahagian dalam ni. And for the inner core. Untuk inner core ni, double wall ni, yang pertama kita discuss berkenaan dengan inner core. So, at this part kita boleh buat 2 karakteristik. Kita boleh kata inner lah. Inner core. Okay. Kita buatkan dia dalam bentuk shiny. Shiny. So, kenapa kita nak dia ni kenapa kita nak dia shiny Kenapa shiny awak tukar?
Shiny inner core. Kenapa kita nak dia berkilat? To reflect heat. To reflect heat. Okay. Cuba kita fahamkan balik. Kenapa? So, sedikit balik Okay. Dalam ni tadi ni ada haba. Disebabkan dia bersentuhan, jadi haba ni datang. Dan haba ni pun datang. So, since it is a shiny area and shiny surface, maka heat ni will be reflected back. So, dia keluar dan dia masuk balik. So, itu yang kita nak. Supaya haba ni tak terbebas keluar. Kita nak minimakan. To minimize the heat loss. Kita tak nak dia passing through this tube. So, jadi kita guna a shiny area and shiny surface supaya it will reflect the heat back into the water. Yang kedua, instead of we are using a shiny inner core, kita gunakan material for tube ni. Kita akan gunakan high specific heat capacity. High specific heat capacity. So, ada dua point yang pertama ni adalah specific karakteristik yang kedua, high specific heat capacity. So, untuk tube wall tube yang kita pakai ni, kita guna yang high specific heat capacity. Reason kita kenapa nak pakai yang high specific heat capacity? Our reason is to store more heat. Kan, kita boleh kata bahawa to store more heat. Or kita boleh juga kata bahawa produce small change of temperature. Okay. Mana boleh pakai Saya tukar simbol. Boleh buat yang ni, boleh guna yang ni. Okay. Apa yang saya tulis kat sini ni, actually this is the fact yang kita belajar daripada formula. Where the equation is Q equals to MC theta. This is the equation. Q equals to MC theta. So, bila kita guna specific heat capacity, bermaksud C lah. We are talking about C. So, C kita akan dapat sama dengan Q divide by M theta. Okay. So, according to this equation, kita boleh sahkan bahawa bila kita ada C yang besar, a higher C and high specific heat capacity, which means you will get a bigger heat. That's why saya kata to store more heat. Dapat more. Sebab apa? Kalau yang ni besar, yang ni pun akan besar. Sebab dia dekat atas dua-dua ni kan. Okay. At the same time, kalau yang ni juga besar, when your specific capacity is bigger, so you will produce a smaller change in temperature. So, apa yang saya gunakan adalah saya gunakan equation sebenarnya. Ini adalah equation. So, from these equations, kita convertkan dia kepada relation. So, jadi kita akan jawab ni, nampak macam jawab essay. Tapi actually, we are using the equations. Kita convertkan dia saja ke dalam bentuk words. Okay? Nampak yang ni jadi small kan? Ni height. So, ni sebenarnya apa ni? Ni adalah nilai C. Yang ni adalah nilai Q. Yang ni adalah nilai theta. Okay. So, semuanya tengok dekat formula. And for the outer cover ni, bahagian luar kan. Plastik luar dia ni. Sebut dah plastik kan. Okay, kita tukar colour sekejap lagi. Nampak macam sama je. Tukar apa. Bolah colour hijau lah. Dan ni. Bekas plastik di bahagian luar. Okay. So, outer cover ni kita buat dia from a
like material. So bila like material, lighter kan, jawapan paling selamat sekali biasa kita guna easy to carry, easy to handle. Easy to carry kan, boleh lah, easy to handle, easy to carry. So, jadi cukuplah jawapan kita. So, bila kita check balik, do we have enough point in order to get 10 marks? So kita try check. Number 1 is the heat insulator. Satu point. There is no heat loss to the surrounding, so 1 point. Point yang kedua, point yang ketiga, point yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ada 10 point yang mana kalau betul semua sekali maka kita dapatlah 10. Tapi kalau kita tak cukup point, kita hanya ada 8 je, kalau macam ni kita tak pecahkan kepada 2, maka kita tak akan dapat 10 lah kan. So jadi ingat, kalau soalan tu bagi kita aspek less than 5, maka kita kena modify sikit bahagian aspek tu. Kena fikirkan part mana yang kita kena tambah. Yang ni kena bijaklah sikit kan. Yang ni kena bijaklah sikit. Kita kena fikir sikit. Jadi kita tengoklah jawapan dia betul ke tidak. Ni yang kita discuss, kita check jawapan dia. Apa nak buat tadi? Okey, alamak, nampak ke contingan ni ni stopper made up from a hollow plastic cork. Kita punya jawapan tadi apa jawapan tadi heat insulator. Okey, apalah kan, good heat insulator, betul ni kan, samalah. Space between the double arc must be vacuum. So kita punya jawapan kita vacuum to prevent heat loss to the surrounding by conduction. Betul lah, conduction Use glass for the double wall tube. Okay, kita guna shiny inner core. Shiny. Ini higher specific capacity. Ni kita guna higher specific capacity dekat sini, kat sini. Yang ni dia tertukar dengan bawah ni. Okay, yang ni dia guna apa? Should be shiny or silver painted. Okay, shiny ada kat sini. Specific capacity ada. To reflect heat ada. And lower density ni lighter kan. So adalah. Okay. So sebenarnya skema dia tak susun kan. So kita boleh bebas untuk tulis yang mana-mana. Dia tidak ada susunan sebenarnya. Okay, dapat Dapat, sir. So saya padam pening tengok ni. Conteng banyak sangat. Okay. Next, kita move on to the next question. Dah 10 markah kan. Saya kata tadi bahawa soalan section B, there should be 2 questions and then you gonna choose either one lah. But for your coming exam, kita tak buat pilihan sebab kita baru belajar. Kita akan uji awak 2 topik saja. So, dan 2 topik tu adalah chapter form 4. Untuk soalan SPM sebenar, let's say soalan nombor 9 exam sebenar, akan jadi section B. So, paper 2, contoh sini So, paper 2, dia consists of 3 section. Mana section A, dia ada soalan 1 hingga 9. 1 hingga 8. Section B, dia ada 2 soalan. Soalan nombor 9 atau nombor 10. Dan section C, dia ada soalan nombor 11. Okay, so yang ni, soalan section A ni, the total marks, awak akan dapat 60. Section B, 20. Section C pun 20. Cuma, yang kita kena tahu, dalam section B ni, dia ada pilihan. Di mana soalan nombor 9 ni, soalan daripada chapter form 4. Soalan nombor 10 daripada form 5. Dan yang ni, unknown. Tak tahu kan.
Mungkin gabung, mungkin form 4, mungkin form 5. Okay. Dan yang ni combine lah. Combination of form 4 and form 5. Form 4 plus form 5. Okay. So sekarang kita hanya jawab soalan ni je lah. Nombor 9. Okay. Sebab kita kat form 4 kan. Jawab ni. Okay. So next kita discuss soalan. Dah pukul 11. So the question is, what is meant by melting point? Okay, so kalau awak perasan, soalan tadi pun kita dah discuss dah bahawa soalan atas ni adalah soalan yang melibatkan definition. It's gonna be a definition. Mesti definition. Definitions normally 1 marks lah. 1 and kadang-kadang dia akan jadi 2 markah. Bergantung pada soalan. Sebab ada soalan yang perlukan syarat. Contohnya macam tadi kan, thermal equilibrium. It has the state where the object achieve. Apa yang dia achieve? 2 things. Maka 2 markah lah. Contoh yang lain, mungkin soalan ask you about the Hooke's law. What's the Hooke's law? Hooke's law is dia kata bahawa the force is directly proportional to the extension of the spring. 1 markah, and then dia ada syarat dia yang kedua. As long as the elastic limit does not exceed. So ada syarat. Maka dia jadi 2 markah. But most of the time 1 markah sahaja. Contoh macam ni lah. What is mean by melting point? Melting point is the temperature when solid change, ataupun kita guna istilah melt lah, change to liquid. Kan? It is the temperature when object change phase from solid to liquid. Itu lah melting point. Kita ada 2 point. Yang pertama melting point. Yang kedua kita ada melting point. Ni kalau solid to liquid. Kalau reverse kita ada freezing point. Freezing point bermaksud liquid tu solid. Tak kisahlah mana-mana kan. Tapi temperature dia tetap sama. Kalau kita ambil air, suhu dia adalah 0 darjah Celsius. Kalau air lah. Ni kalau kita guna water. Ni kalau kita guna H2O. Okay. So yang kedua kita ada boiling point. Apa dia boiling point pula? Dia adalah temperature where the liquid change to a gases. Itu boiling point. Okay, terus pada B. Takut tak sempat when hot water is poured into the glass which has a small crack, it is observed that the size of the crack increases as shown in diagram 7. Explain this observation. So ini again diguna soalan explanation. Kalau macam tadi saya dah beritahu dah. Kan saya guna konsep bila soalan explanation saya guna konsep before, during, facts and after. Okay, before, during, facts and after. So awak tak perlu tulis ni before, during, facts and after. Just tulis point form sahaja. Kenapa tak cukup? Oh, dia nak 3 markah. Okay, sorry. Nak 3 markah, 3 point lah. Okay, 3 markah, 3 point. Okay, so sebelum dia crack. Sebelum dia sebab ni dia kata according to the questions, dia suruh kita explain this observation. Apa dia yang kita observe? Kita observe, kita dapati bahawa the size of the crack itu increase. Jadi kita start kita sebelum dia bertambah. Sebelum dia bertambah size retak dia tu. So ini before lah. Ini akan jadi before. Okay, ini akan jadi before. There is a missing atom in the crack at the crack regions. Ataupun kita kata bahawa the attraction force between the molecules at the crack area is weak. Okay, kita akan kata bahawa the attraction force between the molecule. Boleh juga kan? Attraction force between the molecules at the crack area is weak. So tu before. So now kita cerita pasal ni pula. So the strength of the glass is reduced at the region. So jadi ni adalah during during. So semasa ni
Apa yang berlaku? Kita cerita bahawa, so since dia dah hilang tu, weaker tadi tu, dia punya attraction force antara molekul tu kurang. Jadi dia punya strength dia pun kurang lah. So the strength of the glass is low. So what is our fact? Fact kita kata bahawa the molecule ataupun the glass will expand when heated. So the separation between the atom will be increased. So ni adalah fact. Apa fakta kita? Fakta kita tahu bahawa objek bila kita panaskan dia akan expand. Ni fakta. This is your fact. So kenapa tidak ada after? Sebabnya dia dah cerita dah kat sini kan. After ni kalau 3 markah biasa after lah yang tak adanya. Yang ni adalah benda-benda yang wajib ada. Yang tak ada biasanya after. Sebab dia dah tahu dah. At the end, dia nak kita tak cerita kenapa retakan tu jadi makin besar. Okay? Jelas Kenapa macam mana nak tukar daripada 3, biasa 4 markah jadi 3 markah kali ni. Still lagi guna kaedah konsep yang sama. Sir. Ya. Dia kata there is a missing atom at the crack region. Maknanya atom tu hilang disebabkan expand pula. Okay, so there is a missing atom So ni dia guna istilah dia bukan dia guna istilah, dia guna konsep bahawa bila crack je atom tu hilang. So cuba kita faham. Crack ni apa sebenarnya? Crack ni adalah satu gelas tu dia macam kalau kita crack bone, maknanya mungkin ada serpihan kecil tulang kita yang hilang sikit, kecil sangat je. Itu yang dimaksudkan dengan missing atom tadi tu. Maknanya struktur dia tu dah terganggu. Itu dia kata bahawa a missing atom. Dia buat assumption bahawa there is a atom missing dalam bahagian crack tu. Tapi saya tak guna jawapan tu I'm not using this answer. Saya tak guna jawapan yang dia bagi ni. So saya tak guna ini. Okay, sama ni bahasa Melayu Saya tak guna jawapan ni tadi. Saya kata bahawa attraction dia. Attraction force between molekul is low. Sebenarnya jawapan ni. Okay? Okay, sir. Okay. So faham kenapa attraction force dia low? Contoh sikit macam ni. Okay. Katakanlah asalnya ni solid kan. Bila kita kata solid. Katakanlah saya lukis dua atom ni Saya nak tunjukkan bahawa ada ikatan Ikatan. Sebenarnya sepatutnya dia rapat dua ni Saya nak tunjukkan ada ikatan antara dia ni. Okay. So this is what we call a attraction force. So bila ada crack bila crack bermaksud crack tu mengganggu ikatan ni. Crack tu mengganggu ikatan ni. Jadi dia macam a separate area lah. Sebab apa? Asalnya mereka ni rapat. Rapat macam ni. Attraction force. Bila crack, maka dia jadi macam ni. Jadi jauh. Jadi ni menghasilkan kawasan yang weak. Kawasan yang lemah. So, bila lemah, ada daya luar, maka dia menekan tempat yang lemah tadi. That's why dia bertambah kawasan crack tadi. Okay, so this is physics. Sebab fizik tu adalah study about natural phenomena, apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi, kita kena pandai relate apa yang kita belajar dalam kelas. Kita tak pernah discuss pasal gelas yang pecah ke, ataupun bunyi yang pelik-pelik ke. No, kita tak discuss benda tu. Tapi apa yang kita belajar adalah the real concept of physics. And then, in exam, kita kena apply all those situations happens in real life situation. Itu yang berlaku dalam exam. And certain student kata belajar fizik senang but answers in exam agak pelik. Yes. Itu kadang-kadang yang berlaku lah. Soalan yang keluar kadang-kadang dia melibatkan real life situation. Macam ni, real life situation. Jadi kita kena pandai olah apa yang kita belajar dalam fizik
supaya dia menepati kehendak soalan tu. That's the beauty of physics to me lah, kan? Because certain subject bila kita belajar, apa yang kita belajar itu je yang dikeluarkan dalam exam. So, jadi kalau kita baca sahaja, hafal, exam kita boleh jawab. Itu mungkin certain subject macam tu. But for physics, no. Baca sahaja tak cukup. Kan? Baca dan kita kena faham dan kita kena menghayati apa yang ada dalam dia. Okay, that's the beauty of physics. We should love physics. Hopefully lah awak pun sukalah fizik macam saya. Okay, next. Kita dah pukul 11.18, so saya takut tak sempat awak nak discuss soalan ni kan. Okay. Again, soalan ni ada 10 markah lagi. So kalau awak kira sebenarnya dia tak cukup lagi markah kat sini . Soalan ni tak cukup markah ni sebab ni adalah soalan latihan. So jadi dia tak cukup, dia ada lagi tambahan soalan bahagian application, pengiraan kuantitatif. Tapi saya just nak fokus kepada soalan yang melibatkan table ni. Supaya pelajar ingatlah cara nak menjawab soalan ni. Okay, next. Dah 10.19, so saya takut tak sempat, kita terus discuss kepada dia punya jawapan yang dia bagi . Okay, the table 3 shows the characteristic of metal. As a researcher, you are asked to investigate the characteristic of metal so that it can be used to make a high quality cooking utensils. Now, apa yang kita ada dekat sini kali ni adalah kita kena choose. Kalau macam tadi, kita kena explain kan, satu-satu. This one kita kena choose. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Okay. So, you have 4 aspect. Aspek dia adalah rate of rusting. Ni aspek yang pertama. The density ni aspek yang kedua. Melting point, the third aspect. And muatan haba tentu adalah fourth aspect. Okay. Jadi, aspek-aspek ni adalah 1, 2, 3, 4. So, cikgu kata tadi 10 markas kena ada 5 aspek. No. Untuk soalan ni, sebab ni adalah soalan choose. Kita kena pilih yang mana yang kita nak. Sebab apa dia kata kat sini, according to the questions. As a researcher, you are asked to investigate the characteristic of metal so that it can be used to make a high quality cooking utensil. Which means you need to choose which one. Metal J ke, K ke, L or M is the best metal that we gonna choose to make a high quality cooking ni. Now kita pun pilih berdasarkan aspek-aspek yang dia ada. Jadi kita buat table lah. Ni sama kan. Jadi kalau kita buat ni baru dapat 8. Mana nak dapat markah yang ke-9 dan yang ke-10? Kalau ikut yang ni, maka ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, markah yang ke-9 adalah awak menyatakan pilihan. Macam soalan exam itu kan. You tulis dulu. So, you choose K for example. So, ini adalah markah yang ke-9. Choosing the right material. Okay. And markah yang ke-10 adalah you rewrite balik all the characteristic yang ada kat sini. Salin semua ni balik. Bubuh dekat bawah ni. And K is chosen because bla 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 bla. Jawab untuk point form lah kat sini. Apa ni? Copy and paste sini. Copy yang ni, paste kat sini. Supaya dia jadi markah yang ke-10. Okay Bukan salin yang ni Contoh, we are using K. You are picking K as your answer. So, awak pun ambil K. Awak pun nyatakanlah K. Kenapa kita ambil K? Low rate of rusting. 7350 density. No, bla bla bla, no. Kita takkan buat tu. Kita copy ciri-ciri yang kita dah ada dekat jawapan kat sini. Okay. Faham Faham, sir. Okay. So, dia ada pantang dia. Dia ada pantang larang.
Do and don'ts. Do kita copy and paste. Don't dia jangan buat apa? Jangan sesekali kita tulis nombor. Sebab we are talking about characteristic. Characteristic ni adalah ciri-ciri ciri-ciri. Ciri-ciri bukan nombor. Contoh, berat saya 90 kilogram. So kalau orang tanya ciri-ciri cikgu Rol macam mana? Contoh, tak tahulah berat kita 90 ke tidak. Contoh kan, 90 kilogram. Cikgu Rol 90 kilogram. Ui, that's not the right answer. Dia ciri-ciri. Ciri-ciri ni kita nyatakanlah bentuk dia. Oh, berbadan besar. Gemuk-gemuk sikit, cabi. Itu ciri-ciri. Kita tak menyatakan nombor. Walaupun kita tahu. Kita kata orang tu tinggi-tinggi. Walaupun kita tahu tinggi dia berapa. Contoh 180 ke 180 cm. Kita tak nyatakan tinggi dia 180. Tak. Dia tinggi-tinggi sikit kan. Gelap-gelap sikit. Kita tak pernah menyatakan nombor. So jadi jangan sesekali awak tulis nombor dalam ni. Untuk bahagian jawapan tabel ni, jangan tulis nombor. Saya ulang, janganlah tulis nombor. Tolonglah jangan tulis nombor. Sebab dia bukan jawapan. Nak tulis nombor boleh. Bila awak jumpa ada simbol sama dengan kat sini, kau tulislah nombor. Sini boleh tulis nombor. Bila ada apa? Bila ada simbol sama dengan. Equal. Equal bermakna ini adalah dalam bentuk nombor. Boleh tulis nombor kat sini. Boleh tulis. Bila saya kata boleh tulis, means tak wajib tulis nombor. Mungkin A equals to B. B bukan nombor. A bukan nombor. Boleh tulis. Tapi kalau tak ada simbol sama dengan, kita tak boleh tulis nombor. Okay? Faham tak tu? Sekarang fahamlah, dalam exam saat lagi ada pula yang tulis nombor. Jenuh kita nak bagi tazkirah lagi sekali. Okay, so kita lihat jawapan dia. Kenapa dia ni panas sikit. Nenek. Okay. Padang ni baik pada semua ni sekali. Bijak juga kita ni. Selesai. Okay, so for the aspect, kita just salin balik je ni. Nampak dia salin balik. Rate of rusting, density, melting point, specific heat capacity. So, kita pergi ya. For the first one, rate of rusting should be low. Kenapa kita nak low rate of rusting? Supaya dia does not rust lah. Susah dia nak berkarat. Ni, ujilah. Low rate of rusting. Sebab apa? Kita nak objek ataupun material tu tak berkarat. Density. Okay, for density, ni soalan bocor ni. Jawapan bocor, bukan soalan bocor. Soalan tak bocor, jawapan yang bocor. Normally, biasanya untuk objek yang kita gunakan ataupun apa-apa sahaja barangan yang kita cari, we are looking for a low density. Sebab apa kita nak yang low density? Sebab dia lighter. Dia easy to carry. Kita bila beli barang ni, most of the time, kita nak yang ringan nak bawa. Mudah nak digunakan. Tak nak yang susah-susah. Okay? Itu jawapan bocor. Bukan soalan bocor. Soalan bocor salah. Jawapan bocor tak apa. Okay? Soalan bocor tak boleh. Kalau nak jawapan bocor, ini dia. Normally for a density, we are looking for a low density and reason dia adalah easy to carry or lighter. Okay? Next. Melting point should be high. Melting point should be high. Does not easily melt and does not easily melt. So boleh juga kita kata long lasting kat sini. Long lasting. Boleh juga. Tahan lama. Lambat. Tahan lama ni maksudnya lambat nak cair lah. Tu maksud dia. Kan? Tak yang kata not easily melt ni. Cikgu ni dah melting point. Okay. Sekali lagi kita tak habis lagi cerita pasal don'ts tadi tu and don'ts. Ada lagi benda-benda lain yang kita kena tambah dalam ni. Don'ts. Apa benda yang tak boleh? Yang pertama, 1, 2, 3, pangkah. Maksud dia numbers. Tak boleh. Okay, sekejap lagi kita tambah satu persatu. Kita akan explain. Okay.
Next one is specific heat capacity. Specific heat capacity kita nak guna yang low. So untuk alatan memasak kita memang guna yang low. Supaya dia cepat panas. Apa maksud cepat panas ni? So katakanlah ni frying pan kita Katakanlah this is your frying pan. Sorry lukisan saya tak cantik kan. Okay, kita letak di atas api macam ni kan. Ada api kat sini, ada heat. Okay. Kita pun adalah ikan seko datang ni. Ada ikan seko. Okay. So, disebabkan kita guna low melting point, jadi haba yang dibekalkan ni akan masuk dalam ni sekejap je and then dia akan transfer kepada ikan. Kepada kita punya masakan tu lah. Sebab apa? Sebab kenapa sekejap je masuk? Sebab kita guna yang low specific capacity. Bila kita tengok formula, C sama dengan Q divide by M theta. Okay. So, bila C kita low, maka heat kita pun low. Betul So, C is directly proportional to the Q. Bermaksud, dia simpan sikit je haba dan dia terus bebaskan kepada ikan. Lambat. Kalaulah Q ni besar, apa yang berlaku kalau periuk kita Q dia besar? Haba bekal. Jadi, haba ni semua pakat masuk dalam ni je. Masuk dalam ni. Bila kita pegang ikan ni, tak panas pun ikan. Kenapa tak panas? Rupa-rupanya, haba ni terlekat dalam ni. Terlekat dalam frying pan. Sebab apa? Sebab C kita besar. Bila C besar, maka dia boleh menyimpan Q yang besar. When you have a bigger C, therefore you will have a bigger heat. Awak boleh store more heat. Kita tak nak store more heat. Kita nak heat tu being transferred to our fish. Jadi kalau besar kan, masuk haba dia ambil. Bila dia akan bebaskan haba ni? Once dah penuh haba dalam ni, dah penuh haba dalam cooking pot kita ni, baru dia akan pindahkan kepada material ikan kita tu. So, jadi kita tak nak macam tu. Jadi untuk atasi tu kita kena guna low specific heat capacity. So kita nak low specific heat capacity ni, specific capacity kita nak yang low. Ni maksud dia, mudah ni So, jadi bila kita check balik jawapan-jawapan ni, low rusting. Ni jawapan kita. Muka yang ni sepangkah dah lah. Yang ni pangkah, ni right, pangkah, right. Okay. Density kita nak yang low. Mana yang low? Okay, ni yang low. Yang ni kita pangkah. Ni kita consider low lah. Okay, consider low lebih kurang. A melting point. So, melting point kita nak yang tinggi. Kan? So, yang ni betul. Yang ni kita pangkah lah. Okay. And specific capacity kita nak yang low. Yang ni low. Yang ni high kan? High. Ni low. Ni kita pangkahkan. Jadi, mana yang kita dapat pangkah semua sekali, yang betul semua sekali, kita ambil. So, jawapan dia, K. Bila dapat K, kita copy balik all this. Copy balik semua ni. And then, dapatlah markah yang ke-9. Dan kita akan dapat markah yang ke-10. Itu saja. Faham, guys? Faham. Alhamdulillah. So, Sir, kalau dia letak 5 karakter aspek untuk ni, so kita kena tulis sekali dengan bawah apa tu? No. Okay, untuk soalan, ada orang tanya kan, dia tanya, kalau aspek ni ada yang kelima, ada 5 aspek. Ada satu lagi aspek kat sini. Dia takkan mungkin. Dia takkan mungkin ada 5 aspek. Okay, dia takkan mungkin ada aspek yang kelima. Sebab dia nak markah ni. Contohlah, kertas soalan ni ada 100 markah. Dan satu soalan, satu markah.
Takkanlah dia nak buat 200 soalan. Faham tak? Faham. Okey, jelas. Tahu dah, saja je. Kau dah tahu sebenarnya, kau saja tanya kan. Okey. Itu Faris je. Faris kan? Sorry, saya tak nampak orang yang bertanya kat sini. Sebenarnya sebab saya presenter, saya tak nampak orang yang bertanya. Sebab ini saya guna satu je, saya buka kat laptop je.